نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة. الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال مؤلف رحمه الله: فصل. أما سؤالك ما حقيقة القلب. Adapun pertanyaan kamu, apakah hakikat al-qalbu? Apakah hakikat qalbu? Makna sini qalbu ruhaniyah atau ruh. Falam yaji fi syari'ati aktharu min qawlillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Falam, maka jawabnya. Jawab pada pertanyaan tadi. Lam yaji fi syari'ati, tidak datang dalam syariah, tidak ada dalam agama kita. Aksaru min qawlillahi ta'ala, lebih banyak, lebih daripada apa telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kamu bertanya tentang ruh, maka katakanlah, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jawab, ar-ruh min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhan. Amr. Lianna ruha, kerana ruh, min jumlatil qudratil ilahiyati, adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ruh al-makhluk Allah taala dalam kekuasaan Allah taala. Tetapi apabila timbul persoalan, apakah ruh? Bagaimana ruh? Wahwa min alamil amri. Ruh di dalam alam yang amr. Alam amri, urusan Tuhan. Ataupun dia panggil alam amri. Apa yang manusia dapat, manusia boleh tahu, supaya boleh berfikir adalah pada alam al-khalqu. Alam khalqu. Tafakkaru fi khalqillah. Adapun al-am min amri rabbi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, ala lahul khalq wal amru. Ala lahul khalq wal amru. Allah Subhanahu, ketahuilah bahawa bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalqu wal amru. Ada dua. Nah, adapun khalqu adalah kekuasaan penentuan Allah Subhanahu wa taala pada jasad ataupun pada yang zahir. Adapun amru adalah takbiran Allah Subhanahu wa taala dalam ruh yang batin ni. Fal insanu min alamil khalqi min janibin wa min alamil amri min janibin. Maka manusia, kita ni manusia, min alamil khalqi min janibin. Kita ni pada satu sudut, satu keadaan, kita adalah alam khalqi. Alam khalqi. Mana kita ada dengan jisim kita. Kalau kita tengok pasport apa, ataupun biodata, tahu berat berapa, tinggi berapa. Nah, ada ukuran, ada saiz. Maknanya boleh dapat dengan panca indera, boleh diukur, boleh kenal. Siapa Ahmad, siapa Abdullah, dapat kenal. Wa min alamil amri min janib, dan satu sudut lagi daripada alam amri. Itu ruh. Ala lahul khalqu wal amri. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Satu sudut kita ni alam amri, ruh kita ni. Ya, ruh kita ni adalah alam amr, yang mana wujud dalam kewujudan dalam jasad kita.
Itulah hakikat kita sebenarnya. Fakullu syai'in, maka musannif menerangkan, Imam Al-Ghazali rahimahullah menerangkan pula, fakullu syai'in yajuzu alaihi al-masahatu wal miqdaru wal kaifiyatu fahuwa min alamil khalqi. Nah, setiap satu yang mana harus untuk diukur, ditentukan saiz dia dan wa kaifiyah bagaimana boleh ditetapkan bagaimana, wa huwa min alamil khalqi, itu alam khalq, mana boleh ayat mana apa dia termasuk dalam semua alam khalqi adalah pada atas lagi, besar lagi makhluk Allah Taala. Aras boleh digambarkan, aras maknanya bukanlah maknanya boleh dibagi tahu aras ni dia saiz besar apa semua. Dan di bawah aras daripada langit bumi, antara aras, antara langit dan bumi, itu semua alam khalq, kita boleh berfikir. Dan juga segala unsur-unsur yang lain, daripada api, udara, air, tanah, yang daripada 4 unsur ni merupakan punca asal, punca kepada kehidupan haiwan, tumbuh-tumbuhan, logam dan sebagainya, itu alam khalq. Walaisa lil qalbi masahatun wala miqdarun, dan tidak ada bagi hati itu ataupun ruh sini, masahatun wala miqdarun, tidak ada ukuran, tidak ada saiz, wala miqdar, tidak boleh diukur, tidak boleh diukur. Walihaza, oleh kerana itu alam amri, yang mana ruh ni ala amri, kulir ruh min amri rabbi, ala amri. Walihaza la yakbalul kismata, tidak boleh menerima al-kismah, pembahagian. Boleh dekat tadi nak bahagikan. Sebagaimana khalq. Macam kita, jasad kita boleh kerak 14. boleh kerak 18. Jasad kita boleh kerak. Sebab dia ada saiz. Begitu juga apa-apa saja jisim. Lianna kerana setiap yang boleh menerima, kerana yang menerima pembahagian adalah pada alam khal ataupun alam ajsam, alam jisim, alam ajsam, yang boleh dapat dengan panca indera. Kalaulah ruh ni ataupun al-qalbu ni, qalbu sini qalbu ruhaniyah, qalbu ruhaniyah, bukan qalbun jismaniyah, bukan jantung jismani. Itu memang boleh, boleh kerak. Kita beli air ke apa, ambil ada hati dia, ada jantung dia, kita kerak, boleh kerak. Jantung kita sini pun dalam biologis ni pun boleh dipindahkan, demo hati, demo, tak tahu demo jantung boleh ke tak. Tapi maknanya yang boleh kerak lah. Kalaulah dia boleh dibahagi-bahagikan, maka alam khalqu, qalbu ni alam khalqu, bukan alam roh. Tidak. Ia tak boleh dibahagikan. Walau qabila al-kismata lakana min alam khalq. Wa kana, kalau begitu, kalaulah boleh dibahagikan, maka alam khalq. Wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman. Kalau gitu, kalaulah ni hujah lah ni. Nak itu ni. Payah sikit sini ni. Ini bukan topik utama kita ni. Kalau dah terima pembahagian, kalaulah ruh ataupun qalbu ruhaniyah itu boleh terima untuk dibahagikan atau ditempatkan, maka dia satu sudut, al-jahlu boleh diterima satu sudut, jahil tahu tak tahu gabiar roh tak tahu, tapi boleh terima bahagi, boleh terima tahu juga. Wa min janibil ilmi alimah, satu sudut tahu. Jadi benda tu ya wa kullu syai'in yakunu fi ilmu wa jahlu fa huwa muhalun. Dan setiap sesuatu yang yakunu adalah juzuknya padanya ilmu, tahu, boleh ditahui akan juzuk dia,
Dan satu sudut lagi tak terketahui, sedangkan benda tu keadaan yang sama, satu benda yang sama. Tahu ruh ke apa? Oh, tahu tapi tak tahu. Dia tak boleh terima. Fahuwa muhalu, ni mustahil, sudah akal. Mustahil kerana tanakut. Tanakut. Tanakut mana bertentangan, perkara dua yang berlawanan, ilmu dengan jahil, tahu dengan tak tahu. Pada benda yang sama, kalau konteks lain, biasa. Kamu kenal ke dah lah. Oh, aku tahu dia duduk di Kota Baru. Anak siapa? Tak tahu. Tak apa gitu. Dia konteks yang berlain tahu dah anak siapa? Tahu kau dah anak siapa? Tak tahu. Tak tahu. Dua-dua sekaligus. Ni tak terima. Tapi kalau roh ni boleh terima bahagi, lepas tu atas sudut tak tahu dia tu roh. Jadi tak boleh nak terima. Roh ni memang urusan Tuhan. Wallahu taala alam. Ah li'anna alam al-amri wa kullu syai' yakunu fi ilmu wa jahlun fahuwa muhalun. Kerana setiap sesuatu yang padanya tahu dan tak tahu, jahil, fahuwa muhalun, itu mustahil. Wa fi ma'na al-akhar, wa fi ma'na akhar, dan makna dengan erti kata makna yang lain bahawa roh ni adalah min alamil amri, adalah alam amri. Allah Subhanahu Wa Taala ingat balik ayat Quran tu, ala lahul khalq wal amr. Tuhan ada ala khalq wal amr. Ala khalq boleh kita berfikir, kita tahu, ataupun ada pun ala amri, kulir ruh min amri rabbi. Itu serah pada Tuhan. Li'anna al-amru kana li'anna alam al-amri, kana alam amri ini ibaratun an syai'in min al-asya', ada satu ibarat daripada sesuatu yang la yakunu lil masahati wat takdiri. Tidak tariqun ilahi, tak boleh diukur, tidak boleh ditentukan setara mana dengan panca indera. Lepas tu lagu mana? Tak ada lagu mana lah, kaifiah tak ada. Wa qad zanna ba'dhum, jadi telah menyangka, waqad zanna ba'dun, maka telah menyangka, telah menyangka setengah daripada mereka. Ba'dhum, siapa ba'dhum sini? Tanda situ ba'dhum sini adalah golongan falsafah dulu. Golongan falsafah. Imam Al-Ghazali walaupun dia kitab dia tu ada orang panggil bahasa tu bahasa falsafah, tetapi Imam Al-Ghazali menggunakan falsafah untuk menolak falsafah yang sesat. Jadi telah menyangka setengah daripada setengah golongan falsafah, yang itulah yang jahilah, ataupun ba'dhum sini gini, setengah daripada golongan falsafah macam Aflatun, ada anak-anak ialah Aristotle apa semua tu, dan golongan hululiyah, yang berpegang bahawa Tuhan ni bertempat dalam diri manusia, daripada golongan Nasara, golongan Saibah, ataupun pelampau-pelampau Syiah yang penuh akidah dia, golongan Sindik, menyangka bahawa anna ruha qadimun, ruh ni qadim, tidak ada permulaan. Faghalatu, maka silap mereka, maka salah. Tak benar. Wa qala qaumun, dan kata setengah kaum, setengah golongan, bahawa innahu aradun. Nak kacau juga nak rayak roh ni gapo. Dia kata kulir ruh min amri rabbi. Innahu aradun, ini roh ni arad. Arad ni gapo dia? Arad kalau kita ngaji akidah, ya dalam ilmu mantik pada, ilmu makulat pada, dalam arad ni ia ada dua kan. Pertama panggil jauhar, yang kedua panggil arad. Jauhar ni benda yang boleh boleh menempati ruang, jisim atau jauhar boleh menempati ruang. Nampak stokor, kita kata benda ni, kita kata kitab ni, okey. Kitab ni, ni jauhar. Arad adalah ia untuk
untuk ada dia tu ia kena menempati daripada pada jauhar ni. Barulah dia nampak kewujudan dia tu. Contoh warna ni. Warna. Kata memanglah warna ni ada pigmen dia tu. Jadi lekat sini. Itulah. Tapi nak kata kala biru, kala hijau tu gaberia mana? Dia kena ada dekat satu, kalau kau sains, kalau istilah sains kat mananya, ya sama ada dia duduk kat cair, nah, ataupun dekat pepejah atau kat gas. Nah, kita ada kata kala ni nak kata gapo dia ya akan nak tahu kala tu ia akan melekat, ia akan ada duduk ia akan menempati pada jauhar yang lain. Pada setengah golongan mengatakan ruh ni arad. Betul ke tak? Faghalatu, maka mereka salah. Salah. Li'anna al-arada la yakun binafsih. Kerana arak-arak ni tidak berdiri dengan sendirinya. Wa yakunu tabi'an li ghairin. Jadi ia mengikut bagi hak lainnya. Maknanya ia akan mengikut bagi jauhar dia tu. Sifat dia tu. Dia tidak kata biru tu tak akan biru ke hijau ke. Tidak akan berdiri dengan sendiri. Ia mengikut pada hak dia menempat tu. Sama ada tempat ke, cair ke, apa semua ke. Adapun ruh, farruhu huwa aslu ibn Adam. Adapun ruh adalah asal ataupun hakikat bagi manusia. Wa qala ibn Adam taba'un lahu. Kita kita bicara sebelum ni ruh adalah walaupun awal tetapi akhir tapi awal. Wa farruhu huwa aslu ibn Adam. Dan ruh ni adalah asal ataupun hakikat kejadian jauhar bagi manusia. Wa qalab ibnu adama taba'un lahu, dan qalab ni apa nama jasad lah, jasad. Kita ada sini istilah qalab, ada qalib ada maknanya jasad lah. Asalnya qalib ni maknanya orang panggil apa? Acuan daripada bentuk tu. Jadi tubik gitu. Kalau nak kuih ke apa, kalau ini bunga tubik bunga. Kalau bulat tu bulat. Jadi cuba jasad kita ni akan menterjemahkan apa dalam hati kita. Jadi guna istilah qalab ni ada jasad lah. Ada waqala bil ibnu adam taba'un lahu, dan jasad ibnu adam ni adalah mengikut bagi ruh. Jadi tidak ruh, sedangkan arak ni akan mengikut pada jauhar dia. Fa kaifa yakunu aradan? Maka bagaimana jadi arak bukan arak juga. Wa qala qaumun, dan kata setengah golongan, wa qala qaumun, kata setengah golongan, innahu jismu, kalau gitu tak ya jisim. Innahu jisim. Fa ghalatu, maka salah. Ada. Maka mereka salah. Li'anna al-jisma yaqbalul qismata, kerana jisim ni boleh menerima pembahagian. Jisim ni boleh gerak, boleh potong, boleh menerima pembahagian. 1/2, 1/4 boleh menerima. Macam badan kita jisim boleh menerima pembahagian. Farruhul ladzi sammainahu qalban, maka tak tahu belaka apa makna betulnya. Farruhul ladzi sammainahu qalban, maka ruh yang kita namakannya sebagai qalban. Qalban kita tak tahu kata qalban. Ada terjemah hati, kata terjemah jantung, biarlah. Maknanya hakikat diri kita fahamlah tu. Hak rohani kita ni. Wa huwa mahallu ma'rifatullah ta'ala. Ni tempat Allah Ta'ala, makrifah, tempat kenal Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala ni di hati ke ruh kita. Ruh kita. Bukan jasad. Bukan jasad. Mata walaupun mandai kebesaran Tuhan, tapi tak kenal. Bukan alat bagi nak, bukan dia yang kenal. Tapi boleh jadi alat bagi nak kenal Tuhan. Mata kita tengok kejadian Tuhan, kita ingat Tuhan. Kena ingat Tuhan, ni yang menjadikan Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan bulan bintang, gunung ganai. Ni hati kita kena guna panca indera. Tapi tengok saja, comel, tak ada gapo, tidak menjadikan alat sebagai untuk kenal Tuhan. Jadi tak ada gapo juga, bukan mata tak. Jadi hati dia. Tapi mata, telinga apa semua jadi alat juga. Askar dia. Laisa bijismin wa huwa mahallu ma'rifatullah, farruh allazi sammainahu qalban. Ruh yang kita namakan sebagai qalban tu adalah tempat mengenal Allah Ta'ala. Laisa bijismin, bukan jisim kita kenal Tuhan dengan jisim, tidak. Sebab itulah orang yang kenal Tuhan
tak mestinya dia bijak. Dia bijak, dia profesor, dia bergapo. Dia sempurna anggota, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah hakikatnya, dan bagi Allah Taala bagi taufik. Allah Taala bagi khalqu qudrah al-ta'ah. Allah Taala bagi dia untuk taat. Hati dia. Wala arada. Jadi jisim ni, apa ni, roh ni adalah, kita nak jawabnya adalah tempat kita kenal Tuhan, kenal makrifah Tuhan, kenal Tuhan. Makrifah Tuhan ni dari sudut ilmu akidah, maknanya kita kenal Tuhan, maknanya kita yakin, yakin 100% yakin, dengan pegangan yang putus. Lepas tu yang kedua, kita hak kita yakin tu betul. Contohnya betul apa dia? Contohnya Tuhan ni wujud. Betul. Kita yakin 100%. Tuhan ni kuasa. Betul. Kita yakin 100%. Kalau tak yakin, pegang juga tak yakin. Betul kita pegang tu, tapi tak yakin. Tu tak jadi akidah, tak jadi makrifah. Hak ni boleh rasa, boleh kafir lah tu noh. Nah, pegang tak yakin. Tidak ragu-ragu lagi akan Allah Taala wujud ni, tak kenal dengan mana jahil mana kafir. Ataupun pegang betul dah. Pegang kemas 100% tapi tak sebenar. Pegang Tuhan wujud, tapi wujud Tuhan ni, wujud Tuhan ni katakan pegang orang tu pegang Tuhan ni wujud yang akan berakhir dengan tak ada. Tu pegang walaupun kemah tapi salah. Tak kenal, kalau bagi tak kenal juga yang boleh buat pada rasa akidah. Lepas tu satu lagi kena dalil. Satu. Adapun dalam konteks tasawuf, kenal Tuhan, ada mari rasa musyahadah rasa. Tapi tak boleh nak asingkan dengan syariah, dengan akidah. Dengan ilmu akidah. Hak kata makrifah dan akidah tu kena ada pada setiap fardu ain bagi setiap manusia. Adapun musyahadah ni, rasa kita sembah Tuhan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara, sebagaimana hadis Jibril panggil tu. Hak tu kena perlu mujahadah. Sembah Tuhan seolah-olah kita nampak Tuhan dengan mata hati kita. Ataupun kita rasa diperhatikan oleh Allah Taala. Hak tu kita dapat dengan mujahadah selepas disempurnakan. Sempurna dulu akidah dan juga syariah kita, Islam dan juga iman kita, pada ihsan. Jadi musyahadah sini, ma'rifah sini dalam konteks ilmu tasawuf, kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Dan ilmu akidah masuk juga. Tapi tak nak pisahkan. Tapi kenal saja Tuhan, ma'rifah. Ada-ada kita lah. Kita insya-Allah kita beriman. Kita yakin betul-betul Tuhan ni Maha melihat. Tapi tak mestinya keyakinan kita tu menyebabkan kita ni seorang tu tak buat apa yang Tuhan larang. Walaupun tahu Tuhan mengetahui, walaupun kita yakin, memang yakin. Kalau tak yakin, rasa akidah. Yakin Tuhan tahu kita buat benda salah. Yakin Tuhan melihat, Tuhan mendengar, tapi buat juga apa? Nampak kita tidak ada rasa kehadiran Tuhan, tidak ada khudur. Kita khudur. Itu yang nak kita usahakan dalam mari rasa ma'rifah dalam tasawuf, dan kita rasa musyahadah. Jadi roh ni yang kita namakan sebagai qalban adalah tempat kenal Tuhan, sama ada kenal Tuhan dengan akidah, dengan musyahadah. Laisa bijismi, bukan jisim. Bukan jisim. Bukan arat. Kita kata tadi, bukan jisim, bukan arat. Bal huwa min jinsil malaikah, bahkan tetapi ada pada jenis malaikat. Dan konteks mana? Dari konteks mana? Untuk konteks ruh latifah. Ruh halu latifah rohaniyah. Ruh latifah rohaniyah. Atau orang panggil jawhar mujarrad. Ini kita bincanglah. Ni panjang. Ni apa nama? Cuma kita nak ayatnya. Ruh ni kita bukan jisim, bukan arat. Wa ma'rifatu ruhi sa'batun jiddan. Dan mengenal ruh adalah payah sungguh. Tak ada apa, sebab tidak ada jalan untuk kita kenal hakikat dia. Tidak ada jalan untuk kita kenal hakikat ruh. Cuma kita tahu, kita kena tahunya bahawa ruh ni hakikat diri kita lah, ruh kita sendiri. Ruh kita. Ruh lah kita kenal Tuhan. Ini ruh lah Allah Ta'ala suruh kita
buat, Allah Taala suruh taat, Allah Taala larang tu pada roh kita lah, pada jasad kita. Sebab apa? Mudah nak fikirnya, apabila kita mati tak suruh dah jasad kita tu. Roh kita tak ada dalam jasad kita, tak suruh dah. Semaya, puasa, zakat tak ada dah. Bak kita pada roh. Yang kita boleh bangun, kita boleh semaya tu kerana roh kita. Ada. Bak kita ni roh dah. Roh dan jasad. Wa ma'rifatu ruh sahaban jiddan. Li'annahu, kenapa? Lam yarid fi dini tariqun ila ma'rifatihi. Tidak ada dalam agama jalan untuk mengenalnya. Tidak ada satu disiplin ilmu dalam agama kita nak mengenal mengenal apakah hakikat ruh. Kalau sifat-sifat hati, sifat-sifat nafsu ada dalam ilmu tasawuf lah. Sifat-sifat nafsu dengan nafsu amarah, nafsu baik, nafsu jahat, lagu mana nak mengendalikan tu dalam konteks ilmu tasawuf. Tu ruh lah kau tu kau ni, nafsu ni. Lagu mana kita mengendalikan, kita nak mengangkatkan ruh kita tempat yang terpuji. Kita nak menghiaskan ruh kita dengan sifat-sifat terpuji, nak menghilangkan, membuang sifat-sifat mazmumah. Waktu yang kita nak bincangkan, waktu yang kita nak usahakan, kita nak mujahadah, bukan kita nak tahu hakikat apa ruh tu. Li'annahu lam yarid fi ad-din tariqu ila ma'rifati. Kerana tidak ada dalam agama jalan untuk mengenalnya. Kerana itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan wa yas'alunaka 'anir ruh, Tuhan Rasulullah jawab qulir ruhu min amri rabbi. Li'annahu, dan juga kerana kenapa ni ialah pada agama, kenapa dalam agama tidak ada jalan, tidak ada satu disiplin ilmu atau tidak ada cara untuk kita kenal hakikat roh. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifatihi. Tidak ada keperluan dalam agama untuk kita kenal hakikat roh. Tidak ada keperluan dalam agama untuk kita kenal apakah hakikat roh tu. Li'anna ad-dina, ni penting ni. Ni kita tahu ni. Li'anna ad-dina, bukanlah apa kita nak bincang istilah-istilah banyak tadilah. Istilah-istilah tadi bukan. Nak ayatnya bahawa li'anna ad-dina, maknanya nak ayatnya kita tidak ada bebanan syarak untuk kita kena hakikat roh. Tidak keperluan dari sudut agama baik, dunia baik untuk kita kena tahu hakikat roh. Kita akan jumpa. Yang tapi tahu ruh ni makhluk juga. Li'anna ad-dina huwa, walaupun ruh ni bukan jisim, bukan arak, tetapi dia makhluk. Dia diciptakan. Li'anna ad-dina huwal mujahadatu. Kerana agama ni, bukan untuk kita kena apa hakikat roh. Bahkan hakikat zat Tuhan tidak diajar untuk hakikat zat Tuhan, tidak. Kita boleh berfikir akan hakikat zat Tuhan. Kita perlu fikir tentang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir pada khalqillah, kejadian apa yang Allah Taala ciptakan, bukan pada zat Allah Taala. Pada kejadian tu Allah Taala, kita kenallah sifat-sifat Allah Taala. Sifat-sifat Allah Taala. Tidak ada hajatlah agama untuk kita kenal hakikat roh. Li'anna ad-dina, kerana din adalah wal mujahadah. Dalam konteks ilmu tasawuf lah, bahawa din ni, agama ni adalah mujahadah. Kita mujahadah. Kita mujahadah. Fal ma'rifatu alamatul hidayati. Adapun ma'rifah, apa ma'rifah sini? Ma'rifah sini yang dituntut daripada mujahadah untuk kita kenal Tuhan dengan dalil dan dengan musyahadah. Tambah soal lagi dalam ilmu tasawuf, dengan musyahadah nazuk. Wal ma'rifatu alamatul hidayah, dan ma'rifah yang dituntut oleh mujahadah itu untuk kita, yang kita cari dalam mujahadah, dalam mujahadah perjuangan kita tu adalah alamat hidayah, adalah alamat bagi hidayah. Mana dalil dia? Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang mujahadah pada kami, jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bagi hidayah akan jalan kami.
Jadi caranya untuk kita pergi jalan Allah Subhanahu Wa Taala mujahadah. Kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada mujahadah, kita tak pergi, kita tidak berada jalan tu jalan surat kita bangun subuh ni. Kita perlu ada mujahadah, ada mujahadah. Ia bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu yang jahat lah, roh juga, roh jahat. Ada nak kira lah. Dia tak berhenti bangun pagi ni. Bangun pagi, bangun tak tidur lagi, bangun untuk buat ibadat, tak belagangi dengan nafsu ni. Nak buat ibadat pula, nak berapa semua tak belagangi. Tapi kita mujahadah. Kita utamakan syariat agama. Akal, hati kita menguasai daripada nafsu yang jahat itu, dimenangi oleh hati ruh yang baik, maka kita menggerakkan ruh kita, ruh kita menyebabkan jasad kita gerak untuk kita buat ibadah. Kita menggerakkan harakah, gerakan ibadah. Zahir daripada pada ruh lah. Yang taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man lam yattahid haqqa ijtihadi, dan siapa yang tidak beristihad, tidak bermujahadah dengan sebenar-benar mujahadah, lam yajuz an yatahaddasa ma'ahu fi ma'rifati haqiqar ruh. Tidak harus tak harap, tak boleh nak kata kecek lah. Akan nak kena hakikat ruh. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, kata Imam Al-Qushairi dalam risalahnya, bahawa berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, terguru pada Imam Al-Qushairi, bagaimana disebut dalam kitab Sabil Iradah di Syekhuna Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari, naqal daripada kitab Risalah Qushairiyah, man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Ini ambil dah. Man zayyana zahirahu bil mujahadati, siapa yang menghiaskan zahirnya dengan mujahadah. Dengan mujahadah, zahirnya kita mujahadah, kaki kita gerak ke masjid, mata kita cara zahirnya berpaling daripada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lidah kita mujahadah dengan zikir, dengan menahan lidah daripada perkara yang tidak diradai oleh Allah Ta'ala. Kita hiaskan zahir dengan mujahadah. Dia kata tu luar je. Allah Ta'ala hassanallaha sarairahu bil musyahadah. Allah Ta'ala akan membaikkan sarair hati dia, ruh dia, hati dia, dalam tak nampak ni, bil musyahadah, dengan musyahadah, dengan nampak mata hati, dengan musyahadah. Dengan musyahadah. Siapa yang hias zahirnya dengan mujahadah, Allah Ta'ala akan membaikkan sarair dia, hatinya, dengan musyahadah. Wa awwalu usul mujahadati an ta'rifa asqaral qalbi, dan awal asas, awal usiman, mana usin, mana aslu bina, asal binaan, ataupun kita kena kita alih ke mananya asal binaan, bagi mujahadah, mana asas pada mujahadah, mudah bahasa, asas bagi mujahadah adalah an ta'rifa asqaral qalbi, mukna akan askar qalbi, askar hati, askar hati, hati kita ni, li'anna al-insana iza lam ya'rif al-asqara lam yasihhu lahu al-jihad. Kerana manusia apabila tidak kenal askar, maka tak sah nak jihad. Jadi mujahadah ibarat kita kata satu peperangan lah. Peperangan untuk kita antara kehendak yang baik dengan kehendak nafsu yang jahat. Antara nafsu dengan hati, hati kita dengan nafsu yang syahwat, nafsu yang tidak baik. Maknanya kita berlawan, itu panggil mujahadah.
Jadi perkara pertama kita kena kenal apakah askar dia. Askar. Apa dia askar bagi hati kita ni, kerana dalam satu peperangan kita kena tahulah batalion mana, askar mana, apa semua. Kerana manusia bila tidak kenal askar tak boleh nak jihad. La yasihul jihad. InsyaAllah kita akan masuklah apa ni, apa dia askar-askar dia. Kerana diibaratkan hati ni adalah raja. Bila raja mesti ada askar. Ada askar. Dan ringkasnya askar ni boleh bagi pada dua. Pertama, askar zahir. Yang kedua, askar batin. Pertama, askar zahir. Yang kedua, askar batin. Okay. Ringkasnya, cara zahirnya, perjuangan mujahadah kita, kita mula dengan hak zahir. Maknanya, mujahadah daripada menahan diri daripada melakukan maksiat lisan. Kerana yang nak buat maksiat adalah nafsu syahwat. Yang nak buat maksiat yang suka cenderung. Tapi kita tak boleh buas terus betul-betul syahwat. Ghadab ni kerana tu hakikat kita bahagian daripada diri kita juga. Kata nak buat betul-betul. Kita bukan malaikat. Tapi yang kita boleh buat, kita kawal. Tak boleh dia yang menguasai. Bila kita dapat mengawal, itulah kita tak boleh, kita berjaya untuk kita menahan diri pada maksiat. Kalau kita lepas kita tak kawal, maka dia akan buatlah. Berlakulah maksiat lisan, maksiat dua telinga, maksiat dua mata, maksiat dua tangan, maksiat dua kaki, maksiat perut, maksiat kemaluan. Maknanya pertamanya kita zahir, kita jaga, pertamanya kita menghiaskan menghiaskan diri kita, ataupun kita menghindarkan daripada maksiat hak dan dosa-dosa hak bersangkut paut dengan anggota yang 7. Itu lidah, telinga, mata, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu yang pertama. Yang keduanya, marhalah untuk kita membersihkan batin kita, hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Seperti takbur, riya, ujub, ghadab. Dan kita menghiaskan dengan sifat-sifat yang terpuji. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma alhamna rushda'ana min syarri. Allahumma alhamna rushda'ana min syarri. Allahumma alhamna rushda'ana min syarri. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.